Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini cikgu nak sambung lagi Okay. Iaitu tindak balas redox dalam tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okay, ni pun kita dah belajar masa tingkatan 4 dalam bab elektrokimia. Okay, tapi dalam bab ni cikgu nak kaitkanlah dengan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okay, cikgu bagi satu contoh. Contoh tindak balas penyesaran. Okay, cikgu contoh pertama, tindak balas antara logam magnesium dengan larutan kupram 2 sulfat. Okey, tindak balas antara logam magnesium dengan larutan kupram 2 sulfat. Okey, kita tahu okey, untuk tindak balas ni akan ada tindak balas disebabkan magnesium ni dia lebih elektropositif daripada kupram, ion kupram 2, atau kita kata magnesium ni dia lebih tinggi kedudukannya daripada kupram dalam siri elektrokimia. So dia boleh bertindak balas dengan pasangan kupram iaitu sulfat. Okey, ataupun kita kata dia boleh menyesarkan kupram daripada larutan kupram 2 sulfat. Hasil dia adalah MgSO4 dan juga kupram. Okey, macam biasa kita tengok, kita seimbangkan. Okey, persamaan ni kiri dan kanan. Magnesium sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Okey, dah seimbang. Kupram sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, dah seimbang. Sulfat sebelah kiri 1, sebelah kanan pun 1. Okey, dah seimbang. So kita tak perlu darab apa-apa. Okey, sekarang ni cikgu lebih kepada penerangan melalui eksperimen lah. Okey, dalam eksperimen mudah je. Okey, dia punya radas dia. Okay, sediakan satu tabung uji. Okay, kemudian dalam tabung uji ni awak letak larutan. Kita letak larutan kupram 2 sulfat. Sebab dia tindak balas antara kupram 2 sulfat dengan magnesium kan. Kita letak larutan kupram 2 sulfat. Kemudian awak tambahkan dengan serbuk magnesium. Okay, serbuk magnesium. Okay. Di sini awak kena hati-hati tengok larutan tu awak kena pasti larutan tu ada warna ataupun tidak. Okey, untuk larutan kupram sulfat kita tahu kan kupram 2, ion kupram 2 dia berwarna biru. Jadi larutan ni adalah larutan yang berwarna biru. Manakala serbuk magnesium ni kita tahulah dia merupakan serbuk yang berwarna ataupun serbuk berwarna kelabu berkilat Okey. So firstly kita tengoklah macam biasa. Kita tengok dulu. Okey, daripada persamaan tadi cikgu dah tulis persamaan. Okey, kita kena pasti yang mana satu mengalami pengoksidaan, mana satu mengalami penurunan. Okey, cikgu tulis baliklah kat bawah ni. Mg bertindak balas dengan CuSO4 menghasilkan Mg MgSO4 dengan Cu. Okey, so nak tahu mana satu mengalami pengoksidaan penurunan. Okey, kita pecah dulu. Macam biasa, kita pecah dulu mana yang boleh pecah. Okey, magnesium tak boleh pecah, tinggalkan dia Mg. Kupram 2 sulfat dia boleh pecah, dia akan jadi Cu2+, SO4 2-. MgSO4 dia boleh pecah sebab dia sebatian ion, dia akan jadi Mg2+ dengan SO4 2-. Kupram tak boleh, biarkan dia. Kenapa tak boleh? Sebab dia adalah atom. Atom dengan molekul tak boleh. Okey, seterusnya kita compare kiri kanan. Sebelah kiri magnesium Mg, sebelah kanan Mg2+. Okey, benda yang lain kan? Benda yang lain kita biarkan dia. Okey, ion kupram 2 Cu2+, sebelah kanan Cu pun tak sama, biarkan dia. Okey, sulfat SO4 2-, sebelah kiri, SO4 2- sebelah kanan. Jadi dia kita boleh cancel. Okey, seterusnya kita nak tentukan pula. Okey, paling mudah kita tengok NPO dia Okey, magnesium NPO dia sebab dia atom kosong, tak ada charge. NPO bagi Cu2+, tengok charge dia ada charge. So 2 positif, NPO dia positif 2. Magnesium 2+ NPO positif 2. Cu tak ada charge kan, so kosong. So sekarang ni tindak balas redox adalah antara magnesium dengan ion kupram 2. Kita tengok magnesium menjadi Mg2+. Okay, nombor pengoksidaan dia 0 kepada positif 2. 0 kepada positif 2. Jadi meningkat kan? So meningkat kita kata dia mengalami pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. So dari segi elektron kita kata kalau pengoksidaan dia lepaskan elektron. Kenapa cikgu kaitkan dengan elektron? Sebab nanti dia akan ada, kita akan kaitkan dengan persamaan setengah dia nanti. Akan ada persamaan setengah melibatkan elektron. Okay, manakala kupram 2 pula. Kupram 2 jadi Cu. Kupram 2 dia punya NPO dia positif 2. Positif 2 jadi kosong. So dia akan NPO dia berkurang. So berkurang kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. Okay, tindak balas penurunan. Okay, dari segi elektron nanti bila penurunan elektron dia akan terima elektron. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak terangkan. Okey, terangkan dalam bentuk jadual. Okey
So dalam bentuk jadual kita awak kena lukis lah, lukis jadual. Okay, yang pertama dia lain sikit daripada elektrolisis sebab elektrolisis ada elektrod kan. Okay, kalau dalam sel kimia dia ada terminal, tapi ni tak ada, dia melibatkan bahan. So bahan yang apakah bahan yang terlibat? Okay, bahan terlibat. Okay, tulis bahan terlibat. Okay, seterusnya okay, ada 2 bahan terlibat kan tadi. Okay, bahan terlibat. Okay, so bahan yang terlibat dia yang mana? Okay, bahan terlibat ni lah yang kita dah analyse tadi. 2 bahan terlibat adalah logam magnesium dan juga ion kuprum 2. So awak tulis kat situ. Bahan terlibat, buat jadual 2 kolom. Okay, 2 kolom di sini. So Mg dengan Cu2+. Mg dengan Cu2+ bahan terlibat. Okay, sekali lagi cikgu tunjuk. Mg dengan Cu2+. Sebab sulfat tadi kita dah potong. Okay, seterusnya. Okay, dah sudah. Kita tengok. Okay, ni tak ada pemilihan cas Okay, ni lebih mudah lah kalau tindak balas penyesaran ni. Okay, bahan terlibat. Okay, kita kaitkan dengan elektron pula. So, persamaan setengah. Persamaan setengah. Okay, magnesium tadi, daripada rajah tadi, kita tengok. Okay, magnesium tadi, dia mengalami pengoksidaan. So, dia akan lepaskan elektron. Okay, sekali lagi, magnesium dia mengalami pengoksidaan, dia akan lepaskan elektron. Pada rajah tadi kita dah tuliskan. Okay, so dia akan jadi apa? Magnesium akan jadi Mg2+. Okay, so kita tulis kat sini, magnesium dia akan jadi Mg2+. So nak jadi ion positif magnesium ni, okay, magnesium ni dia kena lepaskan elektron. So dia kena lepaskan elektron. Okay, magnesium sebab dia lebih elektropositif kan, dia akan lepaskan elektron. So seterusnya kita akan seimbangkan seimbangkan dulu. Okay, magnesium sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Okay, unsur dah seimbang. Sekarang cas Mg sebelah kiri, cas dia kosong kan. Okay, tak boleh sebab dia atom. So kita tak boleh nak adjust apa dah sebab dia tak ada elektron kat sebelah sini. Di sini ada elektron. So macam mana persamaan sebelah kanan ni ataupun bahagian sebelah kanan ni kita jadikan kosong. Okay, kita tengoklah yang ni 2 positif yang kita boleh adjust dengan elektron. So macam mana 2 positif nak jadi kosong? 2 positif tambah 2 elektron. So 2 positif 2 negatif jadilah kosong. So dah seimbang. Okay, sekarang ni pula Cu2+. Okay, Cu2+. Cu2+. Okay. Okay, Cu2+ tadi. Okay, mana tadi Cu2+? Okay, daripada sini rajah tadi Cu2+ akan jadi Cu. Cu2+ akan jadi Cu. So Cu2+ jadi Cu, penurunan. So kalau penurunan dia terima elektron. Okay, Cu2+ terima elektron. So dia akan jadi Cu. Ingat positif dia akan tarik negatif. Okay, seterusnya kita seimbangkan. Okay, tengok dulu unsur dulu. Cu sebelah kiri, Cu sebelah kanan dah seimbang. Okay, sekarang cas. Sebelah kanan Cu je. So Cu kita ambil total cas dia kosong. Okay, sebelah kiri pula macam mana nak samakan dengan sebelah kanan? C 2 positif dengan 1 negatif. Macam nak jadikan kosong? 2 positif tambah 2 elektron. 2 positif 2 negatif jadilah kosong. Okay, dah seimbang. Okay, itu persamaan setengah. Okay, seterusnya kita tengok. Tengok pula dia punya jenis tindak balas. Okay, jenis tindak balas. Ni jenis tindak balas maksudnya daripada segi redox pasal pengoksidaan dan penurunan. Okay, Mg jadi Mg2+. Mg lepas elektron. So lepas elektron kita kata dia mengalami pengoksidaan. Manakala kuprum, ion kuprum 2. Kuprum 2 terima elektron. Kita kata dia mengalami penurunan. Okey. Okay, seterusnya. Okay, bila dah ada jenis tindak balas redox mesti ada agent. So, agent, kalau magnesium tu mengalami pengoksidaan, kita kata dia adalah agent penurunan. Sebab dia yang menyebabkan kuprum 2 ni tadi diturunkan jadi Cu. Okay, begitu juga dengan ion kuprum 2, dia mengalami penurunan, so dia adalah agent pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia yang mengoksidakan magnesium menjadi Mg2+. Okay, dah sudah. Kita tengok hasil. Okay, hasil. Okay, hasil di sini. Okay, kita tengoklah daripada persamaan setengah tadi. Tengok hasil adalah yang bahagian sebelah kanan So tadi magnesium hasil dia adalah ion Mg2+. Okay, manakala untuk Cu2+ pula hasil dia adalah Cu. So kita kata atom kuprum. Okay.
Dah sudah hasil. Okey, kita tengok pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian. So asalnya Mg ni adalah atom logam. So dia jadi ion, maksudnya kita kata dia dah larut. Larut. Jadi pemerhatian dia apa? Kita kata serbuk zinc melarut. Sebab ion ni dia adalah dalam bentuk larutan. Yang ni atom tadi asalnya dia atom. Atom bentuk dia dalam bentuk pepejal lah, serbuk pepejal. Okay, bila dia dah lepaskan elektron, dia akan jadi ion, iaitu larutan ion, larutan aqueous lah. So kita kata zinc, serbuk zinc melarut. Manakala Cu2+ pula, asalnya Cu2+ ni dia adalah larutan ion, larutan. Kemudian bila terima elektron jadi Cu ni adalah atom. So apa? Atom kuprum atau logam kuprum, dia warna apa? Ingat lagi tak? Kalau ion Cu2+ warna biru, tapi logam kuprum warna apa? Warna perang. So kita kata pepejal. Pepejal perang terenap. So nanti daripada rajah ni nanti hasilnya kan. Hasilnya warna biru. Kemudian lama-lama nanti bila udah nanti nak balaskan dengan serbuk, akan dapat lihat kat bawah ni nanti. Kita kata pepejal perang terenap. Itu menunjukkan bahawa atom kuprum terbentuk. Pepejal perang terenap. Ini di akhir eksperimen nanti. Manakala serbuk magnesium nanti awak akan tengok dia melarut nanti. So pepejal perang terenap. Dah sudah di sini. Untuk ini, untuk tiap penyesaran ini tak ada ujian pengesahan. Sebab apa? Sebab tak ada gas yang terhasil sini. Tengok ni ion, dia bukan gas. Manakala ini adalah atom, dia bukan gas. So tiada ujian pengesahan. Dan akhir sekali adalah persamaan ion. Persamaan ion persamaan ion. Macam biasa. Kita akan gabungkan dua persamaan setengah tadi jadi persamaan ion. So sekarang tengok balik persamaan setengah. So persamaan ion ni kita nak batalkan lah, atau kita nak cancel elektron, kemudian baru kita boleh gabungkan. Kita tengok persamaan setengah. Bagi persamaan setengah magnesium ni 2 elektron. Persamaan setengah bagi ion Cu2+ ni 2 elektron. So 2 elektron sama kan? So sama, tak boleh adjust, tak perlu adjust lagi dah. Just cancel kat sini. Cancel. So dia akan, kemudian awak gabungkan lah. Mg tambah Cu2+. Menghasilkan Cu2+ tambah Cu2+ tambah Mg2+. Tak apa. Kalau awak nak letak Mg2+ depan ke Cu2+ depan pun tak ada masalah. Dia benda sama. Yang penting kedudukan dia sama lah sebelah kanan. Satu lagi cikgu terlupa di sini. Ada satu lagi pemerhatian. Apa lagi satu tu di sini cikgu terlupa. Tambah satu lagi pemerhatian. Asalnya dalam larutan Cu2+ ada ion Cu2+. Lepas tindak balas, dia jadi atom Cu. So agak-agak apa berlaku pada warna biru larutan kuprum 2 sulfat? Adakah keamatan warna biru dia semakin meningkat, ataupun kekal, ataupun makin berkurang? Cuba fikir. Asalnya ada ion Cu. Akhirnya dia akan jadi atom Cu. So apa berlaku pada bilangan ion Cu2+? So lama-lama dia akan berkurang, betul tak? Cu2+ semua dah bertukar jadi Cu. So apa berlaku pada keamatan warna dia? So kita kata keamatan warna biru larutan berkurang. Nampak tak? Cikgu harap jelas Ni cikgu tertinggal tadi sebab kuprum 2 sulfat dia ada warna. So inilah macam mana kita nak jelaskan tentang tindak balas redox dalam penyesaran logam daripada larutan garamnya. Seterusnya macam biasa cikgu nak bagi satu soalan. Satu je kat sini, satu je, tapi dalam modul awak kena siapkan contoh latihan. Contoh latihan. Cikgu bagi latihan. Huraikan tindak balas redox bagi penyesaran argentum
daripada larutan argentum nitrat oleh, ada dua, cikgu bagi dua lah. Oleh serbuk kupram. Dan soalan yang kedua, huraikan tindak balas redox bagi penyesaran argentum daripada larutan argentum nitrat oleh serbuk ataupun oleh kepingan zinc. Cikgu nak buat buat macam biasa, tulis dalam kertas ke, jawapan kertas, kemudian awak PM cikgu. Cikgu akan respon lah jawapan awak betul atau salah. Sebelum ni, latihan sebelum ni ada yang PM cikgu. Cikgu ucap terima kasih lah. Awak ikut, dan ada yang betul, yang cikgu ucapkan tahniah. Yang tak betul tu sikit je salah, cikgu dah betulkan. Harap awak dapat take note mana yang salah tu. Itu saja.